sekali kepada Fadil Yang Mulia Ustaz Dr. Prof. Rozani Ramli pada petang ini. Apa khabar Prof pada petang ini? Alhamdulillah sihat. Kak Liza, Ya, Alhamdulillah sihat Dr. Prof. Prof sudah bersedia pada petang ini? InsyaAllah. Baik, tafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik buku yang kita baca, iaitu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Arifi yang bertajuk Nihayatul Alam ataupun Pengakhiran bagi Alam ini. Insya-Allah hari ini kita nak bermula dengan bab yang ke-79. Kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan tanda-tanda kecil kiamat dan kita nak bincang berkenaan dengan bab yang ke-79 hari ini dan bab-bab yang berikutnya. Kita tengoklah nanti berapa bab yang kita sempat untuk bincang secara detail, insya-Allah bercerita berkaitan dengan tanda-tanda kecil kiamat. Kita masih lagi belum masuk pada tanda-tanda besar. Bab yang ke-79 ni Syekh Al-Arifi mengatakan annan nas yaksuru fihi musiman. Tanda yang ke-79 yang merupakan tanda kiamat yang kecil ialah apabila berlaku obesiti yang banyak. Apabila berlaku banyak obesiti di kalangan manusia. Berita obesiti, kegemukan. Manusia mula menjadi gemuk. Ya. Hadisnya ialah an Imran ibn Husain. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma inna ba'dahum qauman yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanzuruna wa la yufun wa yadhharu fihi musliman. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Muslim, hadis muttafaqun alaih. Yang bermaksud daripada Imran ibni Husain radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang berada di kurunku, yakni golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa alladhina yalunahum, kemudian datang orang kemudian, iaitu generasi yang berikutnya. Siapa generasi yang berikutnya? Alladhina yalunahum, golongan tabi'in, golongan yang belajar dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa alladhina yalunahum, kemudian datang juga orang yang kemudian daripada mereka, iaitu golongan tabi'in. Inilah Nabi SAW sebut sebagai 3 golongan yang terbaik, yang di dalam istilah kita sebut as-salafus salih. Golongan salafus salih ialah golongan yang terbaik
sudut manhaj, dari sudut pendekatan agama dan pemahaman agama. Nabi kata 3 golongan ni golongan yang terbaik. Sebab apa golongan ni golongan yang terbaik? Golongan ni golongan yang terbaik kerana pada zaman ini, zaman di mana mereka berpegang dengan akidah yang bersih. Mereka berpegang dengan fiqh yang bersih. Mereka tidak terlibat dengan bid'ah-bid'ah. Kerana pada masa ini tidak muncul lagi bid'ah khawarij. Pada waktu ini tidak muncul lagi bid'ah qadariyah ataupun jabariyah ataupun mu'tazilah ataupun syiah. Kalau ada pun muncul, dia masih lagi belum kuat. Baru bibit-bibit saja muncul kerana pada zaman ini golongan ahli sunnah ialah golongan yang dominan. Kemudian Nabi SAW mengatakan thumma inna ba'dahum. Kemudian datang selepas daripada mereka, datang satu kaum selepas daripada golongan salafus salih, yashhaduna wala yustashhadun. Satu golongan yang mereka ini memberikan penyaksian, tetapi mereka tak diminta pun dengan penyaksian. Jadi yang ni ada sedikit perbincangan di kalangan ulama. Ya. Sebab apa? Sebab ada di kalangan ulama yang merasakan wujudnya percanggahan di antara hadis ni dengan satu lagi hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik saksi ialah orang yang melaksanakan janjinya sebelum diminta untuk menjadi saksi. Maksudnya kalau saya ni nampak satu peristiwa berlaku di hadapan saya, satu jenayah berlaku di hadapan saya, ataupun satu kezaliman berlaku di hadapan saya secara volunteer bersedia untuk menjadi saksi untuk membela orang yang dizalimi sebelum orang minta, maka saya termasuk dalam sebaik-baik saksi. Kerana nak menjadi saksi ini bukan mudah. Nak menjadi saksi ini terpaksa kadang-kadang berdepan dengan bahaya. Orang yang zalim tak suka saksi yang bercakap benar. Takut-takut nanti mereka akan dikenakan dengan pelbagai undang-undang ataupun hukuman-hukuman dunia. Jadi saksi ini kadang-kadang walaupun dia tahu benda yang betul, dia takut nak jadi saksi. Sebab dia bimbang tentang keluarga dia bimbang tentang keselamatan diri dia bimbang tentang harta yang mungkin diceroboh oleh orang-orang yang zalim. Tapi Nabi SAW mengatakan sebaik-baik saksi ialah orang yang sanggup memberikan penyaksian benar sebelum orang minta dia untuk menjadi saksi. Itu hadis yang sahih. Tiba-tiba ada hadis daripada Nabi SAW yang kita sedang baca ni. Nabi kata summa inna ba'dahum qauman yashhaduna wala yustashhadun. Tiba-tiba datang selepas daripada golongan terbaik ni satu kaum yang mana mereka memberikan penyaksian sedangkan mereka tidak diminta untuk memberikan penyaksian. Nampak macam ada kontradik. Nampak macam ada percanggahan di antara dua hadis. Hadis yang pertama, dia puji. Nabi SAW puji saksi yang beri penyaksian sebelum diminta. Hadis yang kedua, Nabi SAW seolah-olah nak memberikan satu konotasi negatif bagi satu kaum yang memberi saksi sedangkan mereka itu tidak diminta untuk menjadi saksi. Maka oleh kerana itu, para ulama cuba untuk menyelesaikan masalah ini. Yang mana mereka cuba untuk mengharmonikan. Mereka cuba untuk selaraskan dua hadis yang zahirnya bercanggah. Oleh kerana itu mereka takwil hadis yang kita sedang baca ni. Golongan yang Nabi kata tak berapa nak bagus ni, golongan yang memberi saksi dalam keadaan mereka tidak diminta untuk menjadi saksi. Hanya terkait dalam beberapa keadaan. Mereka ada beberapa takwilan. Takwilan yang pertama ialah saksi yang bohong. Mereka bercakap bohong. Mereka tak diminta pun untuk menjadi saksi, tetapi mereka memberikan penyaksian secara bohong. Yakni golongan yang penipu. Yang mana kita tahu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan, ala unabbiukum ataupun ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Ingin tak aku khabarkan kepada kamu tentang dosa besar yang paling besar sekali. Dosa yang paling besar di kalangan dosa-dosa besar. Nabi SAW mengatakan al-isyraku billah. Dosa paling besar yang pertama ialah syirik kepada Allah. Yang kedua wa'uququl walidain.
melakukan penderhakaan kepada ibu bapa. Kemudian Nabi kata wasyahadatu zur, dan juga memberikan penyaksian bohong. Wasyahadatu zur. Nabi ulang berkali-kali. Sebab Nabi SAW nak memberikan peringatan supaya orang yang nak memberikan penyaksian jangan berbohong. Tapi di akhir zaman nanti Nabi SAW kata akan muncul saksi bohong. Orang tak minta dia untuk jadi saksi. Orang tak minta dia untuk berbohong dalam penyaksian. Dia sukarela. Dia berikan penyaksian bohong tersebut. Walaupun dia tahu penyaksian bohong adalah dosa yang terbesar. Antara dosa yang terbesar di kalangan dosa-dosa besar. Itu yang takwilan yang pertama. Ya. Takwilan yang kedua, ada yang mengatakan golongan ni golongan yang tak layak pun jadi saksi. Maksudnya jenis pelupa, jenis kuat tersilap. Sebab saksi ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia perlu bukan hanya bersifat amanah, bukan hanya perlu bersifat teliti, tetapi juga jangan banyak tersilap. Sebab tu dalam perawi hadis pun kadang-kadang ada je orang baik. Tapi orang baik dinilai dhaif oleh para ulama. Sebab apa? Sebab dia banyak buat silap. Itu yang para ulama ada istilah mughaffal, orang yang selalu cuai, ataupun fahsyul khata, silap dia banyak sangat walaupun dia tu baik. Imam Malik umpamanya pernah meriwayatkan daripada seorang perawi yang bernama Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Ya? Imam Malik pernah riwayat daripada seorang perawi yang namanya Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Siapa Abdul Karim bin Abil Mukhariq? Dia adalah seorang perawi yang lemah, ingatannya tak kuat, banyak buat silap. Imam Malik adalah seorang ulama hadis yang suka meneliti gurunya. Yang mana guru-guru yang bagus saja Imam Malik akan letakkan dalam riwayat Muwatta'nya. Sebab itu kitab Muwatta' ni di antara kitab sahih juga selain daripada Bukhari dan Muslim. Maka Imam Malik riwayat daripada Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Tapi lama-lama Imam Malik baru sedar yang Abdul Karim bin Abil Mukhariq ni bukan seorang yang ingatannya kuat. Lama-lama Imam Malik pun tinggalkan riwayat Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Bila orang tanya, dulu riwayat, sekarang tak riwayat apa siapa? Imam Malik kata apa? Gharrani kathratu bukaihi fil masjid. Dia banyaknya dia menangis dekat masjid menjadikan aku terpedaya. Aku terpedaya kerana aku tengok dia banyak menangis kat masjid. Kenapa menangis kat masjid? Dia ni orang baik. Dia ni orang saleh. Dia selalu muhasabah diri. Tapi orang baik ni tak semestinya tak buat silap. Orang baik ni tak semestinya ingatan kuat. Orang baik ni tak semestinya tak cuai dan lalai. Kadang-kadang dia baik, tapi ingatan dia lemah. Kan? Jadi, sebab tu, kita kena bezakan di antara dua benda. Jadi, golongan yang hadis yang kedua ni kata sebahagian ulama mungkin Nabi tujukan kepada orang yang tak layak untuk menjadi saksi. Dia mungkin orang baik, tapi dia jenis pelupa, jenis cuai, jenis leka banyak. Jenis orang kata apa tak teliti. Tapi orang tak minta dia jadi saksi pun, dia pula sukarela nak pergi jadi saksi. Maka golongan ni golongan yang tak baguslah. Kerana golongan ni adalah golongan yang tak berhati-hati. Yang ketiga, ada juga yang kata Nabi tujukan hanya kepada golongan yang memberikan penyaksian bukan dalam mahkamah, tapi memberikan penyaksian dengan syurga atau neraka kepada orang-orang Islam yang lain, walaupun dia tu tak tahu hakikat yang sebenar. Maksudnya dia tak kenal pun orang tu. Tiba-tiba dia kata, orang ni insya-Allah saya menjadi saksi dia dalam syurga. Dia tak kenal pun satu orang tu. Bila orang tu meninggal, dia kata saya jadi saksi dia ni dalam neraka. Benda ni tak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh adalah kita mendoakan. Contohnya ada orang meninggal, kita tak kenal dia. Kita kata insya-Allah saya doakan dia ni masuk syurga. Itu boleh. Tapi kalau semata-mata nak pergi memberikan penyaksian terhadap seseorang sama ada dia ahli syurga atau ahli neraka secara confirm, bukan dalam bentuk doa, dalam bentuk pasti, sedangkan kita tak kenal dia,
ini adalah satu penyaksian bohong. Sebab tu dulu saya pernah tegur, satu perbuatan orang kita ni, bila semayang jenazah, imam akan tanya pada semua orang yang semayang jenazah. Imam akan kata, apa kita nak kata pada mayat ni? Ramai-ramai akan sahut, baik. Kan? Apa kita nak kata pada mayat ni? Ramai-ramai akan kata baik. Sedangkan yang kata baik tu, kadang-kadang tak kenal pun dengan orang yang dia solatkan jenazah tu. Dia datang semayang kat situ sekejap. Sementara nak mulakan perjalanan, dia semayang kat masjid tu. Dia tengok ada semayang jenazah. Dia pun nak ambil pahala semayang jenazah. Dia pun semayang jenazah kat situ. Mayat tu pun dia tak kenal. Tiba-tiba bila Pak Imam tanya, dia pun jawab baik. Apa kita nak kata baik? Jangan. Kalau kita tak kenal, jangan berikan penyaksian. Walaupun ini adalah isi kandungannya benar, tetapi mentakwilkan hadis ini dengan makna tu tak berapa nak kena sangatlah. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ini yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kata Nawawi, wa qad ta'awwala al-ulama hadha ta'wilat. Imam Nawawi masa dia huraikan hadis ni, dia sedar ada percanggahan di antara dua hadis yang saya sebutkan tadi. Imam Nawawi kata waqad ta'awwala al-ulama hadha ta'wilat. Ulama telah mentakwilkan hadis ni dengan beberapa takwilan. Asahhuha, ya, yang paling betul ialah takwilu ashabina, takwilan ulama-ulama kita, iaitu hadis ni mengatakan khas untuk sesiapa yang mempunyai penyaksian untuk seseorang manusia dan dia tahu tentang kes tersebut, lalu dia datang dan memberi penyaksian sebelum diminta. Maksud yang Nabi puji tadi, orang yang beri penyaksian sebelum diminta tadi, ini untuk kes-kes, bukan kes-kes individu. Bukan kes orang kata apa individu. Yang ni lebih kepada kes-kes jenayah dan sebagainya. Ini kalau kes-kes sivil ni, kena tunggu orang minta dulu baru kita boleh jadi saksi. Ini menurut Imam Nawawi. Yang kedua, takwilan yang kedua, wasani kata Imam Nawawi, annahu mahmulun ala syahidi zur fayashhadu bima la asla lahu wa lam yustashhad. Takwilan kedua, hadis ini khusus kepada orang yang memberikan penyaksian palsu, yang mana dia memberikan penyaksian yang tidak ada asalnya dan dia juga tidak diminta untuk menjadi saksi. Wasalis annahu mahmulun ala may yantasib syahidan wa laysa huwa min ahli syahadah. Yang ketiga pula, takwilan yang ketiga ialah khusus kepada orang yang menjadikan dirinya saksi sedangkan dia bukan ahli, dia bukan layak untuk menjadi saksi. Macam saya sebut tadi, cuai, lalai, leka, pelupa. Warabi', dan yang keempat, annahu mahmulun ala man yashhadu liqaumin bil jannah aw bin nar min ghairi tawaqqufin wa hadha dha'if wallahu alam. Takwilan yang keempat ialah orang hanya khusus kepada orang yang memberi saksi kepada satu kaum sama ada syurga ataupun neraka bagi dia tanpa ada tawakuf, tanpa ada break. Seolah-olah macam pasti orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka, sedangkan benda tu hak Allah. Ya, baik. Kemudian Nabi SAW kata apa? Wa yaqunun wa la yu'tamanun. Kaum ni juga selain daripada memberikan penyaksian tanpa diminta, dalam keadaan dia ni tak layak untuk menjadi saksi, wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka juga ada satu sifat, suka khianat. Wa yakhunun wa la yu'taman, orang lain semua tak percaya kat dia. Suka khianat. Wa yanzuruna wa la yufun, ataupun wa yanzuruna wa la yafun. Ada dua riwayat. Wa yanzurun, mereka memberikan nazar tetapi mereka tidak sempurnakan. Wa yadhharu fihi musiman, dan terzahir pada mereka itu kegemukan. Ni hadis Bukhari dan Muslim. Apa kata Syekh Arifi? Tengok. Dia kata, wala'alla kasratas siman fi akhir zaman sababuha intisharut tarf wat tarafuh. Wat tarafuh tanawwu'ul mata'im wal masharib. Dia kata berkemungkinan banyaknya gemuk di akhir zaman ni adalah sebabnya disebabkan oleh kerana kemewahan yang melampau. Begitu banyak makan-makan dan minum-minum yang pelbagai.
Wa kasratul mushhiyat wal halawiyat. Banyaknya makanan yang menjadikan kita berselera nak makan. Manisan-manisan. Wa qillatu harakatin nas bi ajsadi. Manusia pun dah mula kurang bergerak dengan jasad mereka. Fasaratil ajhizah takhdimuhum wa fala yamshun. Maka mesin-mesin telah menjadi khadam bagi manusia sehingga manusia tak perlu bergerak. Betul pun kalau kita tengok zaman dulu, nak pergi bayar bil elektrik, kita terpaksa ambil motor ke apa, kena berjalan sikit, kemudian kena pergi beratur panjang ke pejabat pos tu kan. Tapi zaman ni bayar bil pakai handphone lah, mentara baring boleh bayar bil kan. Kemudian zaman dulu kalau nak pergi mana-mana kena naik kuda, kuda dia letih juga naik sebab dia tergoncang-goncang kat badan. Sekarang ni naik kereta kan. Jadi banyak benda telah diuruskan oleh mesin menyebabkan manusia kurang bergerak. Wala yataharrakuna illa qalila. Manusia tak bergerak melainkan sikit je. Kan sekarang dah ada kalau kat Masjidil Haram tu, kalau dulu orang tawaf kena berjalan. Sekarang dah ada skuter. Kadang-kadang yang sihat pun naik skuter juga, punya pemalas. Tapi tak salah lah, sah lah sebab Nabi SAW pernah lah tawaf naik unta tu, nak menunjukkan boleh. Tapi kadang-kadang kan, kadang-kadang sampai langsung tak ada nak usaha berjalan. Naik skuter daripada hotel sampai ke tawaf naik skuter juga. Maksudnya manusia dah mula kurang untuk bergerak. Sama jugalah orang Malaysia pun sama juga kan. Kalau pergi pasar raya pun nak parking dekat-dekat dengan pintu. Kalau boleh depan pintu tu dia nak parking. Punya malas nak berjalan kan. Sebab apa? Dia rasa berjalan ni satu bebanan untuk dia. Dekat airport pun dah ada travelator. Tempat orang kata apa, kalau kita bukan hanya escalator, bukan hanya lift, tapi dah ada travelator. Maksudnya waktu berjalan tu pun ada lantai yang boleh bergerak. Untuk kita tak payah berjalan, diri je. Punya hebatnya manusia tak nak berjalan sekarang. Kan? Naik tangga pun satu hal. Kan? Naik tangga tu macam azab sungguh. Jadi manusia kurang bergerak. Fazadatil badana, maka kegemukan itu bertambah. Sawa indal kibar awis syigar. Sama ada kegemukan itu kena pada orang yang tua-tua, orang yang besar-besar, dewasa ataupun budak-budak. Hatta zakaratil ihsa'at anna sudusa sukanil alam yu'anuna min ziyadatil wazn. Sehingga bancian dunia menyebutkan 1/6 daripada penduduk dunia ni mengalami tambahan berat badan. Tambahan berat badan. Gemuk melampau. Lidzalika kasuratil yaum al-adwiyah. Sebab itu sekarang ni banyak ubat-ubat allati tu'inu ala takhfifil wazn, yang membantu untuk mengurangkan berat badan. Cuba tengok dekat pasaran sekarang ni. Banyak ubat-ubat nak bagi kurus. Sedangkan nak kurus itu sebenarnya mudah aja. Tapi dia terpaksa ambil ubat. Patutnya kontrol makan je lah. Kan? Saya cakap orang, saya pun kadang-kadang sama jugalah pernah mengalami zaman-zaman obesity. Tapi sekarang ni duk jaga-jaga jugalah. Tapi kadang-kadang terbabas juga. Sebab apa? Makanan sedap-sedap. Wa mukafahatus sinna. Dan banyak kempen-kempen untuk anti obesity ataupun kita kata tak mau menjadi obes. Wa amaliyat rabtil ma'idah. Ada juga satu orang kata apa, pembedahan untuk ikat usus. Dah gemuk sangat tak boleh nak kontrol, terpaksa ikat usus kan, nak bagi pendek sikit supaya cepat kenyang. Wa masyabaha tadi dan seumpamanya. Mungkin ada yang tanya, habis tu ustaz jadi gemuk ni tak bagus ke? Dia gemuk tu hanya hasil natijah. Tapi sebenarnya Nabi SAW nak gambarkan kehidupan di zaman tu yang terlalu banyak dengan nikmat-nikmat sehingga melupakan tanggungjawab terhadap agama. Tapi kalau orang tu dia memang daripada awal genetik dia gemuk, dia makan sikit pun jadi. Ada orang yang metabolism dia rendah umpamanya. Bila makan sikit pun jadi gemuk juga. Secara genetiknya, bukan sebab dia terlalu banyak makan. Dia jaga makan dia tapi tak mau turun. Yang tu tak apa. Kerana Nabi SAW bukan mencela kegemukan genetik.
Tetapi Nabi SAW mencela orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam bab dunia ni sehingga melupakan kepada akhirat. Okey. Kemudian kita masuk kepada bab yang ke-80 dan 81, hadis yang sama dan saya telah pun hurai tadi, tapi kita bacakan sikit. Kata Syekh Al-Arifi, zuhuru qaumin yashhaduna wa la yustashhadun wa zuhuru qaumin yanzuruna wa la yafun. Munculnya satu kaum yang memberikan penyaksian dan tidak diminta, tadi saya dah hurai, dan munculnya golongan yang memberikan nazar tetapi tidak melaksanakan. Wa hatanil alamatan waradata fil hadits sabiq. Dua petanda ni telah datang dalam hadis yang sebelum ini, yang mana Nabi SAW menyebutkan summa inna ba'dahum qauman yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanzuruna wa la yafun. Nabi sebut dah, datang selepas mereka, yakni selepas golongan yang terbaik ini, satu kaum yang memberikan penyaksian tetapi mereka tidak diminta, dan saya telah huraikan panjang. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, mereka khianat dan tidak diberikan amanah. Kalau beri amanah pun mereka khianat. Jadi orang tahu mereka ni pengkhianat. Orang tak berikan amanah kepada mereka, tak berikan apa-apa tanggungjawab kepada mereka, sebab mereka jenis tak takut untuk khianat akan amanah yang telah diberikan kepada mereka. Wa yanzuruna wa la yufun ataupun wa la yafun, mereka buat nazar, janji dengan Tuhan, tapi mereka tak laksanakan. Baik. Okey, kita tengok bab yang seterusnya, bab yang ke-82. Annal qawi ya'kulud dha'if. Golongan yang kuat akan makan golongan yang lemah. Maksud golongan yang kuat makan golongan yang lemah ni bukan semestinya makna literal makan tu dengan makna dia pergi ambil, dia pergi masak sup makan. Tak. Tetapi dengan makna orang yang kuat menindas orang yang lemah. Di akhir zaman nanti, dekat-dekat nak kiamat nanti, Nabi SAW kata akan muncul satu golongan yang kuat. Golongan yang kuat sepatutnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Tapi di akhir zaman nanti disebabkan oleh kerana zaman itu zaman tidak ada keimanan yang kuat, orang tak peduli pasal tanggungjawab sosial, orang tak peduli pasal dosa dan pahala, orang tak fikir tentang nak mewujudkan ataupun menghasilkan pahala daripada harta yang mereka ada, daripada kuasa yang mereka ada, mereka telah menjadi golongan yang jahat. Bila golongan yang jahat, dengan kekayaan, dengan kekuasaan yang mereka ada, dengan kekuatan yang mereka ada, mereka menjadi golongan yang suka untuk zalimi orang lain. Maka orang-orang yang lemah akan terus ditindas. Orang-orang yang lemah akan terus dizalimi. Ini berdasarkan kepada riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dengan sanad yang hasan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, ya Aisyah, qaumuki asra'u ummati bi lihaqa. Qalat, falamma jalas qultu ya Rasulullah, ja'alani Allahu fida'ak. Laqad dakhalta wa anta taqulu kalaman dha'arani. Qala wa ma huwa? Qalat taz'umu anna qaumi asra'u ummatika bika lihaqa. Qala na'am. Qalat wa mimma dhak? Qala tastahlihimul manaya wa tanaffasu 'alayhim ummatuhum. Qalat faqultu fakayfa an-nas ba'da dhalika aw 'inda dhalik? Qala duba ya'kulu shidaduhu dhi'afahu hatta taqumu 'alayhim as-sa'ah. Qala Abdurrahman, qala Abu Abdurrahman, fassarahu rajul huwa al-janadib allati lam tanbut ajnihatuha. Ya, baik, yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk berjumpa dia. Nabi masuk jumpa Aisyah wa huwa yaqul, dan Nabi mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, qaumuki,
asra'u ummati bi lihaqa. Engkau merupakan golongan yang paling cepat yang akan mengikuti aku, yakni yang akan binasa, yang akan meninggal, yang akan mati cepat. Siapa kaum Aisyah? Quraisy lah. Kerana Aisyah daripada golongan Quraisy. Maka lepas tu Nabi pun duduk. Kata Aisyah, falamma jalas, ketika mana Nabi duduk, qultu ya Rasulullah. Aisyah pun kata, wahai Rasulullah, ja'alani Allahu fida'ak. Moga Allah menjadikan saya sebagai tebusanmu ataupun sebagai pengganti kepada tebusan. Laqad dakhalta wa anta taqul kalaman za'arani. Sesungguhnya engkau tadi masuk berjumpa dengan aku dan kau sebut pada aku satu perkataan yang menakutkan. Satu perkataan yang menakutkan aku. Jadi Aisyah ni bila Nabi SAW menyebutkan yang kaum Quraisy ni akan binasa awal ataupun akan meninggal awal, maka dalam keadaan tu Aisyah pun jadi macam nak tahu jugalah, apa jadi ni kan? Apa yang akan berlaku pada kaum aku ni? Maka Nabi SAW, Aisyah pun tanya pada Nabi, tadi kau masuk jumpa aku telah menyebutkan kepada aku satu perkara yang aku jadi susah hati. Aku jadi risau. Maka Nabi SAW pun tanya, benda tu apa? Apa yang aku sebut tadi? Maka Aisyah pun kata, tadi kau sebut yang mana kaum aku akan cepat, kaum yang paling cepat yang akan mengikuti kamu dengan kematian. Maka Nabi SAW mengatakan, tastahlihimul manaya. Mereka akan diburu oleh kematian. Tastahli ni daripada perkataan hilu. Daripada perkataan hilu yang bermaksud kematian memandang mereka seperti sesuatu yang manis. Kematian akan pandang mereka seperti benda yang menarik, benda yang baik. Ya. Okey. Jadi Nabi SAW nak bagi tahu di akhir zaman nanti ni kematian akan pergi kepada keturunan Quraisy itu dengan segera seperti mana orang melihat sesuatu yang manis, sesuatu yang sedap. Wa tanaffasu alaihim ummatuhum. Dan golongan lain akan ada rasa dengki sikit. Orang ada rasa dengki pada golongan Quraisy ni. Jadi Nabi kata akan menyebabkan golongan Quraisy ni diserang oleh kematian dengan segera. Qalat, Aisyah tanya, faqultu, aku sebut, Aisyah kata, aku sebutlah, fa kaifan nas ba'da dhalika aw 'inda dhalik. Manusia zaman selepas itu dan ketika itu macam mana pula? Nabi SAW mengatakan, mereka seperti anak apa tu yang melompat-lompat tu, grasshopper apa tu? Belalang. Anak belalang yang mana yang kuat akan makan yang lemah sehingga kiamat akan muncul. Maksudnya Nabi SAW nak bagi tahu tentang keadaan manusia seperti anak belalang yang kuat akan makan yang lemah. Manusia pun macam tu. Pada zaman tu, yang kuat akan makan yang lemah. Sehingga yang lemah tak boleh buat apa. Sehingga yang lemah tak boleh buat apa-apa. Ya. Jadi Quraisy akan jadi satu golongan yang dilihat oleh manusia lain sebagai satu puak yang senang untuk diserang dan sebagainya. Sebab itu kata Syekh, wa fi hadha silap ni. Wa fi hadha al-hadith
isyaratun ila wuqu'i dhulmin 'azim wa syarrin kabir hatta yusbihal qawi ya'kulu dhaif. Dalam hadis ini terdapat satu isyarat yang menunjukkan tentang berlakunya kezaliman yang besar dan kejahatan yang besar juga. Kezaliman yang agung dan kejahatan yang besar sehingga golongan yang kuat akan makan yang lemah, akan tindas yang lemah. Tak pedulilah, tak takut dah. Selagi mana boleh capai apa yang mereka nak, boleh puaskan ketamakan diri sendiri, maka semua itu tak peduli dah. Ya, tak peduli. Baik. Itu yang disebutkan oleh hadis ini, dan dia akan menyerang golongan Quraisy dululah. Okey. Bab yang ke-83. Tarkul hukmi bima anzalallah. Meninggalkan hukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Kita semua tahu, dalam dunia ni, Allah telah menurunkan hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam Sunnah. Di dalam Quran ada hukum yang dinamakan sebagai hukum hudud, hukum qisas, ada juga hukum muamalat, ada juga hukum yang berkaitan dengan nikah kahwin. Tapi hukum ini walaupun dilaksanakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaksanakan di zaman sahabat, tetapi di zaman kita ini tidak dilaksanakan secara keseluruhan. Yang mana pada zaman kita ni yang dilaksanakan hanyalah hukum hakam yang berkaitan dengan nikah kahwin dan pusaka. Itu adalah dalam Quran. Tetapi ada tak hukum lain juga terkandung dalam Quran? Ada. Dalam Quran ada hukum yang berkaitan dengan muamalat. Dalam hadis juga ada. Habis itu kat negara kita buat apa? Alhamdulillah. Dalam negara kita ni hukum muamalat makin lama makin baik. Sebab tu kita ada takaful. Sebab tu kita ada perbankan Islam. Walaupun adalah kritikan, saya tak nafikan, kritikan-kritikan tu tetap ada. Kritikan-kritikan tu tetap ada yang kita tak boleh nak nafi. Ada orang kata kadang-kadang perbankan Islam ni sedikit mahal dan sebagainya. Ya betul. Mungkin kerana mereka masih lagi belum bersifat kompetitif. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita tidak ada alternatif. Kerana kita terpaksa memilih yang halal selagi mana halal tu ada, walaupun halal tu kadang-kadang sedikit mahal daripada yang haram. Kan, macam kita duduk dekat negara barat lah. Ayam yang halal, yang disembelih, mahal sikit lah daripada ayam yang tak halal. Yang bangkai. Waktu tu kita sanggup beli kan. Walaupun kadang-kadang kita rasa berat hati juga, tapi kerana melaksanakan tanggungjawab kewajipan kita, kita buat. Kerana itu adalah pembuktian kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mahal sikit, tapi ada. Kita ada akta takaful, kita ada akta perbankan Islam, kita ada ar-rahnu dan sebagainya. Maksudnya dah ada lah sikit-sikit. Tapi ada dua lagi undang-undang yang masih lagi dalam proses usaha, iaitu qisas dan juga hudud. Yang mana hudud ni dia berlaku pada perkara-perkara yang tertentu. Ya. Dia ada berlaku pada perkara-perkara yang tertentu seperti zina umpamanya. Kan? Zina, mencuri, ya, dan juga kita panggil apa? Murtad, hirabah. Hirabah ni dalam bahasa Melayu kita lebih kata macam merompak. Merompak. Ya? Begitu juga menuduh orang lain berzina tanpa membawakan 4 orang saksi, minum arak, kan? Jadi dia ada berapa tadi? Zina, mencuri, minum arak, merompak secara terang-terangan, curi harta orang secara terang-terangan, murtad, bari. Bari ni apa? Melawan pemerintah umat Islam dengan senjata. Jadi ini di antara
perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu hudud. Kemudian kita ada qisas. Qisas ni lebih kepada perbuatan melukakan orang secara zalim ataupun membunuh orang secara zalim. Jadi ada hukuman yang khas yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Kan? Cuma dulu pernah bising sikitlah berkenaan dengan undang-undang RUU 355 tu. Tapi dia lebih kepada perbincangan politik, kadang-kadang bila dah masuk dia jadi tak sihat dah perbincangan tu. Cuma kalau tanya saya kan, kalau tanya saya lah, hudud ini ataupun qisas ini perlu dilaksanakan, sistem dulu perlu diperbaiki sebelum kita nak laksanakan hukuman tu. Sebab apa? Sebab kalau kita nak laksanakan hukuman hudud yang dia punya peruntukan dia besar, dia punya hukuman dia besar, dalam keadaan kita tak ada lagi pun orang yang nak laksanakan hukuman tu, ataupun hakim-hakim kita pun, mahkamah-mahkamah syariah kita pun masih belum lagi diperkasakan, saya bimbang nanti keadilan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi sebab itu perlu diperkasakan hakim mahkamah syariah, perlu diperkasakan mahkamah syariah tu juga, dan perlu dijadikan hukuman hudud ni selaras dengan semua orang yang buat silap, semua orang yang buat salah bila dibuktikan bersalah. Sebab kalau hukuman hudud tu hanya dilaksanakan kepada orang Islam saja, sedangkan orang bukan Islam tak kena, untuk negara bangsa yang mempunyai hukuman yang satu untuk isu-isu lain selain daripada kesalahan hudud, tiba-tiba kita nak asingkan, kita nak ada dualiti dalam hukuman, sedangkan rakyat tu sama je warga negara, maka dia akan menjadikan ketidakstabilan. Kalau tanya saya lah. Maksudnya kalau orang Islam mencuri, patutnya kena potong tangan, ikut hukuman Islam. Orang bukan Islam pun kalau mencuri kena potong tangan juga. Tapi kalau dalam satu negara, dua-dua warga negara buat salah, kesalahan yang sama, dan mungkin kesalahan tu dilakukan secara berpakat, tiba-tiba orang Islam kena potong tangan, orang bukan Islam tak kena potong tangan, dia jadi satu macam tak stabil lah dalam negara, sebuah negara tu. Jadi kita memerlukan kepada political will, satu kekuatan politik untuk melaksanakan hukuman ini, dan apabila ia dilaksanakan, orang akan nampak keindahan Islam tu. Tapi kalau dilaksanakan dalam keadaan kita tidak bersedia, dalam keadaan hakim kita pun masih lagi, orang kata apa, hakim-hakim mahkamah syariah ni jawatan mereka pun tak setanding dengan mahkamah sivil, mahkamah syariah tu pun tak setanding dengan mahkamah sivil. Jadi dia tak, saya bimbang dia akan jadi backfire dengan kelemahan-kelemahan yang ada. Kan? Staf-staf mahkamah syariah pun perlu diperkasakan. Bukan kita benci hukuman tu, kita suka. Kita juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya satu hari nanti dapat dilaksanakan hukuman ini dengan baik. Supaya orang nampak hukuman Islam tu akan menimbulkan satu keamanan dalam negara. Kalau kita tengok dekat negara Saudi umpamanya, sukar nak dilihat berlakunya pencurian. Sebab apa? Sebab hukuman hudud memang dilaksanakan. Jadi orang akan nampak keindahan syariat Islam tu. Tapi kita kena bersedia lah. Sebab mahkamah di Saudi tu dah hebat dah. Jadi kita pun kena pergi ke arah tu. Saya mendengar cerita perbincangan demi perbincangan dilakukan oleh hakim-hakim dan peguam-peguam syar'i, dan kita doakan agar apabila ia dapat dilaksanakan, ia dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Ia dapat dilaksanakan dengan teratur. Kerana ada negara-negara yang cuba buat, negara-negara luar cuba buat, tetapi akhirnya ia menjadi backfire kepada kerajaan itu sendiri. Orang akan nampak buruk pula hukuman Islam tu, tetapi sebenarnya yang buruk tu bukan hukuman Islam. Yang buruk tu adalah pelaksanaan yang tidak bersedia oleh pelaksana syariah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena tahu ketika mana nak dilaksanakan hukuman hudud ni, Nabi SAW bukan suka hukum orang. Ya? Nabi SAW tak suka hukum orang ni. Kalau boleh Nabi SAW suruh kita ni selesaikan urusan ni dalam keadaan tak perlu sampai kepada Nabi SAW. Kalau benda tu boleh
untuk diselesaikan di bawah. Kalau benda tu hak manusia umpamanya, Nabi tak suka. Sebab itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menceritakan ya di dalam Musnad Ahmad, dalam dalam Mustadrak Al-Hakim, dan dengan sanad yang hasan, Ibnu Mas'ud cerita, dia kata dia nampak pengalaman dia bersama dengan Nabi SAW ketika mana Nabi melaksanakan hukuman potong tangan orang. Muka Nabi waktu tu muka dalam keadaan tak begitu suka nak laksanakan hukuman. Bukan Nabi suka pun, Nabi tak suka. Sebab itu kalau boleh selesaikan urusan tu ataupun maafkan sebelum bawa jumpa Nabi SAW kalau benda tu ada kaitan dengan hak manusia. Kalau hak Allah tak macam mana kan. Dan Nabi SAW pernah didatangi oleh Ma'iz Al-Aslami, mengadu dia telah berzina dan dia minta supaya Nabi rejam dia. Nabi SAW suruh dia balik. 4 kali dia mengaku depan Nabi, Nabi suruh dia balik. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk Nabi kalau boleh nak tutup dan tak nak ambil kes tu. Maksudnya pelaksanaan hudud dan qisas. Pelaksanaan hudud lah. Qisas ni dia hak manusia. Dan Allah Azza wa Jalla suka untuk, dalam bab qisas pun suka untuk umat Islam ni memaafkan sesama mereka. Tapi dalam bab hudud ni, kalau boleh untuk tidak dilaksanakan hukuman dan pergi taubat seorang-seorang, itu lebih baik sebenarnya. Kerana menyembunyikan dosa. Tapi ada kadang-kadang manusia ni dia nak kepastian untuk penyucian dosa, lalu dia serah diri dan Nabi laksanakan. Tapi bukanlah maksud Nabi suka untuk mengambil tindakan ataupun menghukum manusia. Supaya orang tak nampak yang Islam ni bengih. Islam ni suka hukum orang. Tak. Kalau boleh taubat seorang-seorang, pergi taubat seorang-seorang. Kalau dosa tu kan manusia, pergi minta halal, pergi bayar balik apa yang tak lunas lagi sebelum bawa kepada jumpa Nabi SAW. Tapi bila hukuman telah dilaksanakan, hukuman telah dijatuhkan, Nabi memang kena ambil tindakan. Okey? Itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum kita nak cerita tentang hukuman hudud dan sebagainya, sepatutnya kita sebagai umat Islam lebih utama untuk menceritakan bukan fokus kepada jenis hukuman, tetapi fokus kepada maqasid ataupun objektif yang nak dicapai di sebalik hukuman yang nak dilaksanakan. Sebab kadang-kadang kita terlalu banyak fokus kepada hukuman sehingga kita lupa di balik hukuman tu ada objektif. Jadi bila sebut tentang hudud, kita kena cerita hudud dalam Islam ni bukan nak menggalakkan kezaliman, bukan nak hukum orang, tetapi nak memberikan kestabilan dalam negara. Nak memberikan keadilan kepada orang yang dizalimi. Nak bela orang yang lemah. Nak ambil tindakan kepada orang yang zalim dan orang yang kuat menindas orang Islam lain. Jadi, bila kita cerita benda tu, dia akan jadi seimbang. Tak adalah nampak macam Islam ni agama yang menghukum, agama yang bengis, agama yang suka potong tangan orang. Tak. Kita kena cerita bila hukuman hudud itu ada dalam negara, orang lain pakat takut belaka nak mencuri. Jadi harta kita akan terselamat. Kan? Keadilan akan, ataupun kita kata kestabilan akan muncul. Sebab bila tinggal di mana-mana pun orang tak ambil, takut nak ambil. Sebab takut kena potong tangan. Bila potong tangan dia akan jadi satu nightmare lah pada orang yang tengok. Bila kita nak potong tangan pun, Islam kata nak potong tu, kena tunjuk depan orang. Tunjuk depan orang lain, ni, dia ni mencuri, kes dia begini, telah ada saksi begini, ini bukti dia, hakim telah jatuhkan hukuman. Dan potong. Bila potong, semua orang tengok. Yang tengok ni pakat tak berani dah. Tak berani dah nak buat benda yang sama. Sebab apa? Sebab satu orang telah hilang tangannya disebabkan oleh kerana mencuri. Ya? Jadi ini benda-benda yang kita kena kadang-kadang kena ubah sikit cara kita menghuraikan sesuatu hukum. Dan kebanyakan hukuman yang ada dalam negara kita pada hari ini, negara kita tak buat hudud. Tak buat lagi. Tapi ada hukuman-hukuman lain. Hukuman-hukuman sivil yang tak ada kaitan dengan hudud. Hukuman sivil yang tak ada kaitan dengan qisas. Hukuman-hukuman ni dia boleh masuk di bawah ta'zir. Dia boleh masuk di bawah ta'zir yang kita tak perlu ubah pun. Yang kita perlu pindah sikit hudud supaya dapat dimasukkan, dan juga qisas. Dan juga qisas, yang mana qisas ni berkaitan dengan pembunuhan dan juga melukakan orang secara zalim. Sikit je lagi. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat laksanakan dengan baik. Sebelum nak dilaksanakan tu, sistem untuk pelaksanaan itu perlu bersedia, dan juga
sebelum nak potong tangan orang, pastikan dulu negara telah melaksanakan semua benda yang wajib ke atas negara untuk memberikan keselesaan kepada rakyat. Maksudnya, orang miskin perlu dibela dulu, kekayaan negara harus dibedakkan secara adil dulu. Bila dah cukup, bila dah adil, bila dah stabil, bila rakyat cukup semua benda, mencuri juga, barulah layak untuk dia dipotong tangan. Sebab dah semua dijaga, tetap jahat juga. Itu wajiblah potong tangan. Tapi kalau pembahagian kekayaan negara pun masih tak adil, masih lagi tak seimbang, masih lagi ada tirih di sana sini, masih lagi ada ketidakadilan dalam pembahagian harta negara, masih lagi duk kroni-kroni dan sebagainya, maka perlu bantras yang tu dulu. Sebab itu Nabi SAW bila sampai ke Madinah, Nabi kata apa? At'imut ta'am. Afshus salam wa at'imut ta'am. Sebarkan salam dan berikan makan. Beri makan dulu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tidak melaksanakan hukuman hudud fi amir Ramadah, pada tahun di mana kemarau panjang berlaku. Sebab apa? Sebab Umar tahu rakyat dia lapar. Sebab Umar tahu rakyat dia lapar pada ketika itu, jadi dia tak laksanakan hukuman lah. Sebab orang yang mencuri pada masa tu, ya, dia bukan mencuri kerana jahat, tetapi kerana perlu untuk melepaskan diri daripada kelaparan. Okey, itu yang kita kena tahulah berkenaan dengan hudud ini. Tapi kita tak boleh nafi melaksanakan hukum Allah dalam hudud dan qisas ini adalah satu kewajipan. Usaha kena ada. Usaha kena ada dan kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Kalau kita tak berusaha langsung, kita akan dipertanggungjawabkan nanti, ya. Baik. Kata Syekh, al-hukmu bima anzalallah min aujabil wajibat. Berhukum dengan apa yang Allah Taala turunkan di antara perkara wajib yang paling wajib. Allah Taala kata, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak berhukum dengan hukuman Allah, itulah golongan yang kufur, golongan yang kafir, iaitu orang yang menolak hukum Allah. Okey. Wa fi akhir zaman tunqadu 'ural Islam urwah. Di akhir zaman nanti ni, akar-akar Islam, ikatan ataupun simpulan Islam akan terungkai satu demi satu. Wa awwalu ma yunqad al-hukm bima anzalallah. Yang paling awal sekali yang akan dirungkai ialah berhukum dengan apa yang Allah Taala turunkan. An Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qaal la yuntaqadanna ural islami urwatan urwah. Akan terungkailah simpulan Islam itu satu simpulan demi satu simpulan. Fa kullaman taqadat la yantaqidanna ural islam urwatan fa kullaman taqadat urwah tashabbasa an-nas billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna salah. Hadis riwayat Ahmad dengan perawinya perawi sahih. Akan terungkai satu simpulan Islam, satu akar Islam satu demi satu. Apabila terungkai satu, manusia akan cari yang lain, akan berpegang dengan sesuatu yang selepasnya, sehinggalah Nabi kata yang paling awal yang dibuka, yang paling awal yang diikat, yang dirungkaikan daripada simpulan itu ialah berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Okey, itu yang disebutkan di dalam hadis, dan kita melihatlah hari ini memang hukum hudud ni tak ada dilaksanakan melainkan kalau yang saya tahulah Saudi, ya. Rasa Aceh pun ada dan juga Brunei juga ada, kan. Tapi tak tahulah bagaimana pelaksanaan di sana berbanding dengan kerajaan-kerajaan yang lain lah. Kata Syekh, wa hadhihi al-alamah zahiratul yawm. Wa hadhihi al-alamah zahiratul yawm. Alamat ini ataupun petanda ini telah zahir pada hari ini. Ma'al asaf, dengan menyedihkan, fi aktsari buldanil Islam. Kebanyakan umat Islam memang tak buatlah. Falam ya'udu yahkumuna bil Islam illa fi ma yata'allaq bi umuri zawat wa talaq wal mirah wa nahwiha. Mereka tidak berhukum dengan hukuman Islam melainkan pada perkara nikah kahwin, talak,
miras, pusaka dan sebagainya dan seumpamanya. Amal muamalat tijariyah, adapun hukum muamalat perniagaan, wal uqubat al jinaiyah, hukum-hukum jenayah, hudud, kebanyakannya menggunakan penal code ataupun kita kata menggunakan hukuman ataupun undang-undang Perancis ataupun Britain. Ya, ini yang disebut. Tapi negara kita alhamdulillah, ya, negara kita alhamdulillah hukum yang berkaitan dengan muamalat tu dah ada dah. Hukum yang berkaitan dengan muamalat dah ada, walaupun dalam keadaan yang masih perlu diperbaiki. Wallahu alam. Itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan untuk hari ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar sekejap, saya save dulu. Kita berhenti pada bab yang ke 83 insya-Allah. Okey. Ini ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sorry lari dari tajuk. Apakah mesti mengucap lafaz niat zakat sebab ada yang share lafaz untuk zakat isteri dan anak dan diri sendiri, ataukah isu dia sama dengan niat dalam solat tak mesti dilafaz oleh lisan kita? Jazakallahu khair wa antum jazakumullahu khair. Dia perbahasan yang sama, iaitu perbahasan lafaznya, adakah ia dituntut ataupun tidak. Kalau mengikut pandangan majoriti ulama, mereka menggalakkan lafaz niat untuk membantu jiwa, walaupun sepakat mengatakan itu bukanlah satu kewajipan, kecuali apa yang dinukilkan daripada Abdullah Az-Zubairi, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata wajib, tetapi pandangan dia itu ditentang oleh kebanyakan ulama. Yang wajib adalah dalam jiwa, tetapi yang mereka berbeza pendapat adalah melafazkan niat itu dituntut atau tidak. Mazhab Syafi'i, Hambali, sebahagian Hambali, sebahagian Hanafi, mereka mengatakan dituntut, dan Maliki juga. Tetapi minoriti ulama mengatakan tidak, kerana di sana tidak ada dalil yang jelas menunjukkan Nabi SAW melafazkan niat, dan inilah pendapat yang saya pegang. Tetapi saya tidak membantah orang yang nak melafazkannya. Kalau ada orang lafazkan sebelah saya tak marahlah, dan saya tak tegur, sebab benda tu khilaf di kalangan para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa fadilat bertakbir bersama imam? Bertakbir bersama imam ni ada satu riwayat yang menggalakkan kita bertakbir bersama imam, iaitu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana dikatakan Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bersalat bersama dengan imam, man salla ma'al imam, man salla arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbirah ula kutibat lahu bara'atan. Sesiapa yang salat 40 hari dapat bertakbir bersama dengan imam, takbiratul ihram, maka akan ditulis padanya dua bara'atan, dua pembebasan. Bara'atun minal nar wa bara'atun minan nifaq. Bara'atun minan nar, pembebasan daripada api neraka, dan pembebasan daripada kemunafikan. Cuma ulama berbeza pendapat tentang hadis ni. Ada yang kata dhaif, tetapi ada yang kata ia kata-kata Anas. Cuma para ulama berbeza pendapat, kan. Yang kata nak dapatkan takbir atau ihram bersama imam tu kadarnya macam mana. Ada yang kata masa imam angkat takbir atau ihram dia ada. Ini pendapat yang paling tepat lah, pendapat majoriti ulama. Ada juga yang kata selagi mana imam tak baca Fatihah, dia datang dan dia angkat takbir, dia dapat. Ada yang kata sebelum imam habis baca Fatihah. Kalau dia datang imam tengah baca Fatihah, belum habis pun dia dikira dapat. Ada juga yang kata selagi mana dia sempat berdiri bersama imam, imam tak rukuk lagi, dia dapat kelebihan ni. Ada yang kata bila dia dapat rukuk bersama dengan imam, walaupun dia tak sempat berdiri lama, tapi dia dapat rukuk bersama dengan imam, dia kira dapat. Ini mazhab Hanafi. Tetapi pendapat yang tepat wallahu alam, bila imam angkat takbir, dia ada, dia wujud dah dekat dalam saf, maka dia dikira telah mendapat takbir bersama dengan imam.
Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Jika ketidakadilan memang akan banyak berlaku, adakah itu bermakna keadilan itu secara praktikalnya atau realistiknya mustahil atau sukar dilaksanakan? Keadilan mungkin akan berlaku. Tetapi untuk mengatakan keadilan berlaku secara total 100% dalam setiap keadaan, itu tidak mungkin. Sebab Allah Azza wa Jalla adalah hakim yang tidak sekali-kali melakukan kezaliman, tapi selagi mana hakim itu manusia, maka selagi itulah dia ada apa yang kita panggil sebagai limitasi. Dia ada limit dia yang dia tak boleh lepas. Sebab itu Nabi SAW pun menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, innakum taqtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum yakunu alhana bihujajihi min ba'd fa aqdi lahu nahwa ma asma'u minhu. Sesungguhnya aku ni manusia macam kamu. Kamu datang bergaduh jumpa aku, dan sebahagian daripada kamu mungkin berpandai berhujah berbanding yang lain. Jadi aku berikan kemenangan kes pada dia berdasarkan apa yang aku dengar hujah dia. Dan sesiapa yang aku berikan hak saudaranya kepadanya, jangan dia ambil. Kerana aku telah memotong untuk dia potongan api neraka. Maksud Nabi SAW nak beritahu, hukuman yang Nabi buat pun ada limitasi. Kerana Nabi bersifat dengan sifat manusia sewaktu menjadi hakim. Nabi tak tahu benda gaib melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kat dia sahaja. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah solat tarawih harus dikerjakan berjemaah? Saya ingin solat di rumah dan tiada sesiapa di rumah, free untuk tarawih bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama bersepakat mengatakan salat tarawih boleh dilaksanakan di rumah secara bersendirian ataupun berjemaah. Cuma yang menjadi perbezaan pandangan di kalangan ulama, adakah yang afdal itu tarawih di masjid berjemaah ataupun di rumah bersendirian. Walaupun kedua-duanya boleh, tetapi ulama berbeza pendapat dari sudut mana yang lebih afdal. Majoriti ulama mengatakan afdalnya ialah bertarawih berjemaah bersama dengan imam. Sebenarnya kalau nak bagus, buat dua-dua sekali. Di masjid pun buat, di rumah pun buat. Tapi kalau tak mampu, berjemaah di masjid lebih baik untuk orang lelaki. Tapi untuk orang perempuan, salatul mar'ah fi baitiha afdal. Salat perempuan di rumah lebih baik. Ya? Afdalu salatin nisa fi baitiha. Seperti mana sabda Nabi, sebaik-baik salat bagi perempuan adalah di rumahnya. Tapi bolehlah kalau dia nak pergi masjid. Tak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benarkah hadis doa berbuka puasa berstatus dhaif dan apakah amalan yang digalakkan? Hadis doa berbuka puasa Allahumma laka sumtu wa bika amantu adalah riwayat yang dhaif. Riwayat yang dikatakan hasan, zahabat zama wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, telah hilanglah dahaga, telah basahlah urat-urat dan telah tetaplah pahala. Riwayat Daraqutni, Imam Daraqutni kata hasan, tetapi sebenarnya hasan pada Daraqutni bukan hasan pada kita. Ia juga bertaraf dhaif. Yang tidak ada riwayat yang sahih menunjukkan tentang doa buka puasa, tetapi Nabi SAW mengatakan lisaim inda fitrihi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa, sewaktu nak berbuka ada doa yang tidak ditolak. Maka kita perlu banyak berdoa sebelum berbuka puasa. Bila dah berbuka puasa, yang sunnah sebelum makan baca bismillah. Tapi kau nak baca juga Allahumma laka sumtu wa bika amantu, tidak menjadi masalah kerana bab doa ni bab yang luas. Selagi mana tak disandarkan kepada Nabi SAW secara pasti, maka tidak menjadi masalah. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Salat di antara tiap-tiap 2 rakaat tarawih itu berasal dari mana dan kenapa diamalkan, saya tidak tahu. Tetapi kalau kita baca kitab-kitab hadis, tidak ada zikir yang khusus yang dilaksanakan di antara 2 rakaat tarawih itu. Boleh berzikir dengan apa saja. Ada orang dia nak tasbih, silakan tasbih. Ada orang dia nak takbir, silakan takbir. Ada orang dia nak selawat, silakan selawat. Ada orang dia nak tahmid, silakan tahmid. Ada orang macam-macam dia nak buat, silakan, selagi mana itu termasuk dalam amal saleh. Tetapi apa yang ditunjukkan daripada Nabi SAW, tidak ada zikir yang khusus dilaksanakan di antara 2 rakaat tarawih tersebut. Tetapi sesiapa yang mengamalkannya dengan menganggap itu sebahagian daripada kaifiat tarawih, sedangkan tidak ada dalil yang menunjukkan, dan dia menganggap itu kalau tak buat maka pahala tarawih itu berkurang, maka ia termasuk dalam bid'ah idhafiyah. Boleh rujuk dalam fatwa yang disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar kata, kalau dia buat tu kerana dia beranggapan itu termasuk dalam zikir yang umum, tak apa. Tapi kalau dia menganggap itu adalah zikir yang ada fadilat khusus, yang perlu didatangkan di tempat itu secara khusus, ada fadilat khusus, maka ia termasuk di dalam bid'ah. Jadi sebab itu kena tanyalah orang Melayu yang duk amal benda tu,
Masa dia amal benda tu, adakah dia anggap benda tu satu keperluan ataupun macam mana? Kalau dia anggap benda tu zikir biasa, kalau tinggal pun tak apa, maka tak apalah. Tapi saya bimbang ia menjadi satu kepercayaan mesti dibuat. Mesti dibuat ataupun sunat buat secara khusus benda tu. Itu yang kita bimbang. Dan kita bimbang juga takut-takut ada kepercayaan kalau tak boleh sembahyang tarawih di masjid, dia tak buat di rumah. Pasal apa tak buat? Sebab takut selawat tu dia tak hafal. Allahu a'lam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benarkah sunnah bertukar tempat solat untuk memperbanyakkan tempat sujud? Ya, di dalam amalan para sahabat, mereka akan menukar tempat solat mereka apabila mereka nak bersolat sunat. Di antara fadilatnya disebutkan oleh para ulama adalah untuk memperbanyakkan tempat sujud. Untuk memperbanyakkan tempat sujud. Wallahu a'lam. Okey, itu jelah yang saya boleh dapat simpulkan pada hari ini daripada soalan-soalan yang ada. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak pada Nur Islam Academy yang menganjurkan kuliah kita pada petang ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.